Raut wajah anggun bergaya, langkah sederap, langkah panglima. Hebat sungguh lagak gayanya. Itulah dia, kumpulan kelima. Dipersilakan kumpulan kelima menyampaikan forum mereka yang bertajuk Masa Depan Industri Kreatif Negara. Dipersilakan. Cubaan suara 1, cubaan suara 2, cubaan suara 3, cubaan suara 4. Di sini akal wacana menjala pengetahuan. Di sini rati fakta mencapai pemikiran. Di sini pucuk idea menggapai wawasan. Di sini pohon minda merungkai persoalan. Terap terbilang memacu kecemerlangan. Terima kasih saudara. Silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton yang dihormati sekalian. Kita bertemu lagi dalam pertandingan forum remaja peringkat negeri Kedah bagi tahun 2023. Kali ini kami akan membincangkan isu hangat yang tidak kurang menariknya, iaitu masa depan industri kreatif negara. Saya, Nurul Husna Abdul Rashid, akan mempengerusikan bicara santai kita pada hari ini. Hadirin, 3 orang ahli panel telah diundang khas bagi berkongsi pandangan dan idea tentang tajuk diskusi kita sebentar lagi. Benarlah kata orang tua-tua, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, marilah kita berkenalan dengan ketiga-tiga orang ahli panel kita. Di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama, saya perkenalkan saudari Nuduha Muhammad Zaidin. Apa khabar saudari? Khabar baik, alhamdulillah. Saudari pula bagaimana? Saya sihat, alhamdulillah. Kita berkenalan pula dengan saudari panel kedua. Berseri-seri nampaknya. Husnina Rashidi empunya lama. Saudari Husnina, apa perasaan saudari ya dapat bersama-sama berbicara tentang topik yang tidak kurang menariknya pada hari ini? Terima kasih saudari. Mendengarkan tajuk ini, saya pun berasa teruja. Ya, saya pun begitu. Seterusnya, saya perkenalkan pula panel ketiga, iaitu Saudara Ahmad Ashraf Muhammad Faizal. Selamat datang saudara. Terima kasih saudari pengerusi kerana sudi mengundang saya pada hari ini. Ya, sama-sama saudara. Baiklah hadirin, kebanyakan daripada kita memahami bahawa industri kreatif ialah industri yang berkaitan dengan perfilman semata-mata. Benarkah begitu? Bagi menjelaskan persoalan ini, saya persilakan saudari Duha untuk menghuraikan konsep industri kreatif. Silakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengerusi, rakan-rakan panel dan para penonton yang dihormati. Secara umumnya, industri kreatif ialah industri yang berasaskan keterampilan, kemahiran, bakat dan potensi individu bagi melahirkan suatu ciptaan atau produk baharu untuk keperluan manusia. Penghasilan produk ini boleh dijadikan sumber ekonomi atau perniagaan. Oleh hal yang demikian, sebarang bidang yang melibatkan penciptaan kreatif dan inovatif bagi menghasilkan sesuatu produk untuk perniagaan dikenali sebagai industri kreatif. Sekian pandangan saya. Terima kasih saudari Duha. Saya beralih pula kepada saudari Husnina. Saudari, bolehkah saudari jelaskan tentang cabang-cabang industri kreatif? Silakan saudari. Terima kasih saudari. Hadirin yang saya hormati, industri kreatif terbahagi kepada beberapa cabang utama, iaitu pertama, industri kreatif multimedia yang melibatkan penerbitan filem dan televisyen, pengiklanan, seni reka animasi dan kandungan digital. Kedua, industri kreatif seni budaya
Contohnya, craft, muzik, persembahan, penulisan kreatif, fashion dan tekstil. Ketiga, industri kreatif warisan budaya. Sekian pandangan saya. Terima kasih Saudari Snina. Sebenarnya, pengertian industri kreatif ini luas ya saudari, dan sememangnya menjadi salah satu sektor yang amat penting kepada negara. Tetapi, fokus perbincangan kita pada hari ini ialah industri kreatif multimedia, iaitu penerbitan filem dan sinerika animasi. Saya persilakan Saudara Amar untuk memberikan pandangan tentang perkembangan penerbitan filem di negara kita. Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton semua. Hadirin, bermula era hitam putih, industri perfilman di negara kita terus berkembang sehingga kini dan telah memasuki era digital. Filem-filem seperti Semerah Padi, Ibu Mertuaku, Madu 3 dan Bujang Lapuk yang dilakonkan oleh siapa ya hadirin? Ya, betul tu hadirin. Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Ujaran dialognya lucu dan melekat di hati, menunjukkan betapa kreatif dan jenius Tan Sri P. Ramli ketika menghasilkan dialog dan skrip. Karya-karya beliau telah memenangi pelbagai anugerah dan telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Pasti ada dalam kalangan penonton yang tersenyum-senyum apabila terbayangkan gelagat Tan Sri P. Ramli dalam melakonkan pelbagai watak, terutamanya watak komedi. Demikianlah pandangan saya. Terima kasih Saudara Amar. Saya beralih pula kepada Saudari Duha. Saudari, bolehkah saudari kongsikan tentang perkembangan industri kreatif penerbitan filem di Malaysia pada era digital? Silakan saudari. Rakan-rakan panel dan penonton yang dihormati, saya berpendapat bahawa industri multimedia di Malaysia semakin berkembang, khasnya industri perfilman dan animasi. Bermula sekitar tahun 2018, negara kita menyaksikan filem tempatan yang berjaya mengutip RM36 juta menerusi filem Hantu Kak Limah. Terkini, filem Mak Kilau arahan Syamsul Yusof telah berjaya memecah rekod jualan tiket menghampiri RM100 juta. Hebat kan saudari? Ya, sangat hebat saudari. Terima kasih Saudari Duha. Sememangnya, figura seni seperti Syamsul Yusof yang sudah tentunya Allahyarham Seniman Agung Tan Sri P. Ramli merupakan tokoh yang telah mengangkat martabat industri perfilman yang selama ini dianggap salah satu bidang yang suram dan tiada masa hadapan. Baiklah para penonton, saya beralih pula kepada Saudari Snina. Saudari, bolehkah saudari kongsikan tentang perkembangan sinerika animasi di negara kita? Silakan saudari. Terima kasih saudari. Bercakap tentang siri animasi, sebenarnya telah banyak karya yang dihasilkan oleh penerbit tempatan. Karya-karya mereka bukan sekadar menjadi tontonan masyarakat kita, malah turut mengisi siaran televisyen luar negara. Saudari pengerusi sendiri, apakah siri animasi yang menjadi tontonan saudari sewaktu kecil? Ya saudari, saya sangat suka menonton siri animasi zaman dahulu seperti Kisah Sang Kancil, Kampung Boy dan Jo Jambul. Apatah lagi, lagu yang menjadi runut bunyi kartun berkenaan sangat menarik ya saudari. Benar saudari. Sekarang kita boleh lihat pelbagai watak animasi beraksi di kaca televisyen, malah diangkat hingga ke layar perak seperti Upin Ipin, Bobo Boy dan Ejen Ali. Filem animasi iaitu Upin Ipin telah berjaya menambat hati penonton di Asia dan telah diterjemahkan kepada 11 bahasa. Hebat kan hadirin? Ya. Sesuatu yang di luar jangkaan juga bahawa buat julung kalinya, filem animasi iaitu Ejen Ali terbitan studio Wow Record telah berjaya mencatat rekod kutipan paling banyak iaitu RM30.05 juta. Fenomena ini telah menunjukkan kepada kita bahawa industri seni kreatif ini semakin berkembang dan mendapat tempat di hati penonton di Malaysia dan di luar negara. Di sini jelas memperlihatkan kepada kita bahawa potensi industri seni kreatif ini bukan sekadar mampu menjana pendapatan, malah turut mengisi siaran televisyen masyarakat luar negara.
Saudari Husnina, Ya, saya. nampaknya jika sesuatu karya itu bermutu, mengandungi mesej yang ringan dan mudah difahami, pastilah dapat menarik perhatian penonton tanpa mengira peringkat umur walaupun ditayangkan dalam bentuk animasi. Benar, saudari. Saya sangat tertarik dengan jumlah pendapatan yang dijana oleh penerbit filem animasi yang disebut oleh Saudari Husnina sebentar tadi. Melebihi RM30 juta. Banyak ya hadiri. Saudari Duha, apakah sumbangan bidang seni kreatif kepada negara? Rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, kita tidak dapat menafikan sumbangan industri kreatif kepada masyarakat dan negara, khususnya dalam menjana peluang pekerjaan. Banyak pihak yang terlibat dalam setiap peringkat pembikinan karya tersebut, iaitu pengarahan, pelakon, kru, penulis skrip, sehinggalah kepada pekerja am. Jika dilihat dari segi pendapatan pula ya saudari, seseorang ilustrator 3D mampu memperoleh gaji permulaan sebanyak RM4,481 sebulan. Untuk pengetahuan para hadirin ya, di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi, pemulih sebanyak 35,000 peluang pekerjaan bakal menanti para graduan lulusan program industri kreatif. Saudari Duha, Ya, saya. izinkan saya menambah. Silakan saudara. Jangan lupa ya saudari, kerajaan memboleh duty hiburan sebanyak 25% daripada jualan tiket pawagam. Sudah pastilah keuntungan daripada kutipan tersebut dapat menjana pendapatan negara. Sebenarnya hadirin, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sektor industri kreatif telah menyumbang kira-kira RM29.4 bilion pada tahun 2019 kepada keluaran KDNK negara. Bukankah begitu saudari? Ya, betul tu saudara. Terima kasih kepada Saudari Duha dan Saudara Amar. Sebentar tadi, rakan-rakan panel telah menyatakan pandangan masing-masing tentang sumbangan bidang seni kreatif kepada negara. Saya berpendapat bahawa industri kreatif wajar yang dimajukan lagi untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara. Saya persilakan Saudari Husnina untuk memberikan pandangan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengangkat industri kreatif. Silakan saudari. Terima kasih, saudari. Saya lihat bahawa institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif. Bagi menjana pemikiran yang kreatif dan inovatif, mata pelajaran RBD diperkenalkan di sekolah. Kemudian, pada peringkat pengajian tinggi pula, pelbagai kursus ditawarkan dalam bidang seni kreatif ini. Saudari Husnina, Ya, saya. izinkan saya menambah. Sangat dialu-alukan, saudara. Sahabat saya kini sedang menuntut ilmu di Aswara. Saudari pernah dengar tentang Aswara? Ya, saudara. Aswara merupakan singkatan bagi Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Sekadar menyebut beberapa nama, iaitu Sherry Al-Haddad, Nat Zainal dan Datuk Zizi Zulkifli merupakan graduan Aswara. Mereka telah berjaya mencipta nama sebagai pengacara, pelakon, penyanyi dan penulis skrip. Di sini jelas menunjukkan kepada kita bahawa institusi pendidikan memainkan peranan penting bagi mengembangkan dan mencungkil bakat insan-insan kreatif ini. Sekian pandangan saya. Terima kasih Saudari Husnina. Baiklah para penonton, saya beralih pula kepada Saudara Amar. Saudara, apakah usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi memperkasa industri kreatif negara? Silakan saudara. Saudari, sebenarnya pihak kerajaan tidak mengabaikan bidang industri kreatif kerana bidang ini besar potensinya. Menyedari hakikat ini, pihak kerajaan telah mengubah dasar industri kreatif negara. Antara tujuan dasar ini adalah untuk menyokong pembangunan industri kreatif yang berdaya saing dan maju di peringkat domestik dan antarabangsa. Untuk mencapai hasrat tersebut, pihak kerajaan telah menyalurkan pinjaman kewangan dan mewujudkan geran modal kepada pihak yang terlibat dalam bidang industri kreatif ini. Bukan itu sahaja, tawaran beasiswa di bawah Kementerian Kebudayaan diberikan untuk program latihan dan aktiviti yang berkaitan dengan industri kreatif.
Saudara, izinkan saya menambah. Ya, silakan saudari. Saya lihat bahawa usaha mengkomersialkan produk seni kreatif ini perlu dipergiat oleh pihak kerajaan. Kita boleh mencontohi negara Korea Selatan yang agresif dalam meluaskan pengaruh muzik dan filem ke serata dunia. Muzik apa ya hadirin? K-pop. Ya, K-pop merupakan genre muzik kegilaan remaja. Bagi kerajaan Korea Selatan, sumbangan sektor hiburan memainkan peranan penting dalam rencana pendapatan negara. Betul tu saudari. Para penonton, marilah kita mengambil peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk mencipta kerjaya dalam bidang industri kreatif ini. Kata orang tua-tua, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Sekian pandangan saya. Terima kasih Saudara Ahmad. Saya beralih pula kepada Saudari Duha. Saudari, apakah yang boleh dilakukan oleh pihak swasta bagi merancangkan lagi perkembangan industri kreatif? Silakan Saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Pada pandangan saya, pihak swasta khususnya syarikat penyiaran televisyen boleh memperbanyak program yang mengetengahkan bakat seseorang dalam bidang kreatif. Sebagai contoh, program reality TV telah berjaya melahirkan artis yang berbakat besar. Kita boleh lihat figuran terkenal seperti Datuk Jamal Abdillah, Datuk M. Nasir dan Datuk Siti Nurhaliza yang berjaya mencipta nama dalam bidang industri kreatif. Media sosial pula boleh dijadikan platform oleh pihak yang terlibat dalam bidang industri kreatif untuk memasarkan karya seni. Seiring dengan perkembangan teknologi maklumat, pasaran di media sosial lebih luas dan dapat menjana pendapatan. Saudari, Ya saya. kedengaran menarik ya jika kita memasarkan hasil kreativiti secara maya. Tetapi jangan lupa ya saudari, setiap karya yang kita hasilkan perlu mendapat perlindungan harta intelek. Betul tak saudari? Ya, betul tu saudari. Mungkin ada dalam kalangan hadirin yang ingin mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan harta intelek. Harta intelek merupakan penciptaan fikiran manusia yang telah dinyatakan menjadi suatu karya atau ciptaan yang diberikan hak eksklusif tertentu. Jika didaftarkan, setiap ciptaan akan mendapat perlindungan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Di bawah perlindungan undang-undang, seni kreatif seperti karya sastra, muzik, karya seni dan sebagainya tidak dimanipulasi oleh pihak lain. Sekian pandangan saya. Terima kasih Saudari Duha. Hadirin, dalam membicarakan masa depan industri kreatif di negara kita, pasti ada cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak yang terlibat dalam industri ini. Apakah pandangan Saudara Ahmad tentang hal ini? Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin, pada pandangan saya, isu plagiat dan kehilangan royalti telah merencakkan perkembangan industri kreatif. Sebagai contoh, filem-filem seperti Munafik 2 dan Pulang telah menjadi mangsa perbuatan cetak rompak sehingga menyebabkan kerugian kepada penerbit. Pengkarya seni juga berdepan dengan masalah bayaran cuti hiburan yang membebankan. Hal ini sedikit banyak mematahkan semangat pekarya dalam bidang ini kerana tidak mendapat keuntungan seperti yang disasarkan. Sedangkan banyak tenaga, masa dan wang telah dilaburkan dalam proses pembikinan sesuatu karya. Sekian pandangan saya, saudari pengerusi. Terima kasih Saudara Ahmad. Hadirin, sebelum saya menamatkan perbincangan kita pada hari ini, saya persilakan mana-mana ahli panel untuk menyatakan kesimpulan tentang perbincangan kita pada hari ini. Saya saudari. Ya, silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Rakan-rakan seperjuangan, marilah kita mencuburi bidang industri kreatif kerana bidang ini besar potensinya pada masa hadapan. Sekian pandangan saya. Terima kasih Saudari Duha. Saya pula saudari. Ya, silakan saudari. Sesungguhnya, institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam melahirkan insan-insan yang kreatif dan inovatif. Malahan, semua pihak haruslah memartabatkan industri seni kreatif ini ke pesada dunia. Sekian pandangan saya. Terima kasih saudari.
Saya pula saudari. Ya, silakan saudara. Hadirin, marilah kita melakukan anjakan paradigma untuk menyokong dan menghargai pengkarya seni di negara kita. Semoga dengan sokongan padu daripada semua pihak, kita dapat melahirkan lebih banyak seni kreatif yang bermutu. Sekian pandangan saya. Terima kasih saudara. Memandangkan potensi industri ini yang cerah pada masa hadapan, rakyat Malaysia haruslah menceburi bidang industri kreatif yang tidak gentar menghadapi cabaran. Penghasilan sesuatu karya kreatif haruslah dibuat dengan bersungguh-sungguh dan bukan sekadar melepaskan batu di tangga. Saya sudahi perbincangan ini dengan kata-kata azimat, majulah industri kreatif untuk negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih barisan ahli panel telah selesai perbincangan tajuk masa depan industri kreatif negara. Soalan saya, bagaimanakah peranan yang dapat dimainkan oleh keluarga anda dalam membantu merancangkan industri kreatif di negara ini? Saya ulang, bagaimanakah peranan yang dapat dimainkan oleh keluarga anda dalam membantu merancangkan industri kreatif di negara ini? Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Hakim atas lontaran soalan sebentar tadi. Soalan tadi berbunyi, bagaimanakah peranan yang dapat dimainkan oleh keluarga anda dalam membantu merancangkan industri kreatif di negara ini? Saya persilakan mana-mana ahli panel untuk mengemukakan pandangan. Saya saudari. Ya, silakan saudari. Pada pandangan saya, peranan yang dapat dimainkan oleh keluarga saya dalam membantu merancangkan bidang industri kreatif ialah terutamanya ibu bapa, ialah memberi galakan dan dorongan kepada saya supaya menceburi bidang industri kreatif. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui sokongan dan galakan daripada ibu bapa, saya akan berasa lebih semangat untuk melakukan sesuatu, terutamanya perkara yang berkaitan minat saya. Sebagai contoh, ibu bapa saya boleh membawa saya menyertai pertandingan nyanyian, lakonan dan menyokong saya dalam aktiviti seni budaya di sekolah. Kesannya, saya akan merasa gembira dan puas kerana dapat melakukan perkara yang saya menanti, sekaligus dapat memperlihatkan bakat saya kepada orang ramai. Sekian pandangan saya. Terima kasih saudari Duha. Saya persilakan pula saudara Ahmad. Terima kasih saudari pengerusi. Pada pendapat saya, ibu bapa dapat menyediakan kemudahan dan alatan untuk anak-anak mereka. Contohnya, menyediakan alatan muzik untuk anak-anak yang meminati bidang muzik dan menyediakan alatan melukis untuk anak-anak yang meminati bidang melukis. Jelaslah bahawa peranan keluarga sangat penting untuk melahirkan anak dalam bidang industri kreatif. Sekian pandangan saya. Terima kasih saudara Ahmad. Saya persilakan pula saudari Senina. Terima kasih saudari. Saya berpendapat bahawa abang dan kakak boleh membawa saya menghadiri bengkel atau kursus seni kreatif. Hal ini dikatakan demikian kerana tindakan ini mampu mengasah minda dan membentuk minda yang kreatif melalui perkembangan saraf-saraf otak yang optimum.
Sebagai contoh, abang atau kakak boleh membawa saya menyertai bengkel seperti Adult Academy, Gemar Studio dan Majestic Music Academy. Oleh itu, abang dan kakak berperanan dalam melahirkan bakat dan seni kreatif bak kata peribahasa melentur buluh biarlah dari waktu rebungnya. Sekian pandangan saya. Terima kasih Saudari Isnina. Terima kasih kepada ahli-ahli panel kerana menyatakan pandangan. Sesungguhnya, dengan memberikan galakan dan menyediakan alatan, ibu bapa boleh membantu untuk merancangkan lagi industri kreatif di negara ini. Saya sudahi perbincangan ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh hebat peserta bermadah bergema suara ke seluruh alam. Pasukan 4 dan 5 telah pun sudah dijemput pula pasukan ke-6. Dengan ini majlis mempersilakan kumpulan ke-6 untuk menyampaikan forum mereka yang bertajuk Kecelaruan dan Krisis Identiti Remaja Melemahkan Bangsa. Dipersilakan. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Forum Remaja Pencetus Kecemerlangan Diri. Forum Remaja Jendela Kematangan Minda. Forum Remaja Pintu Kesuburan Rohani. Forum Remaja Membentuk Insan Insani. Forum Remaja Kunci Revolusi Masyarakat Bervisi. Silakan saudari. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Cetusan barakah buat hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Bertemu kembali dalam arena Forum Remaja bagi tahun 2023. Bersama saya Nur Afika Hazrah Zamri selaku moderator pada hari ini, insya-Allah akan mengemudikan diskusi satu tajuk yang kian hangat diperkatakan. Hadirin sekalian, tidak molek rasanya jika saya tidak memperkenalkan 3 orang ahli panel kita yang berdedikasi, bijaksana lagi berkarisma serta mempunyai lontaran idea yang bernas dan bakal merungkai segala persoalan dan persepsi dalaman mengenai tajuk yang bakal kita diskusikan bersama. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Di sebelah kanan saya, beliau kelihatan begitu cantik dan tenang selalu. Tidak lain dan tidak bukan, merupakan ahli panel pertama, iaitu Saudari Rafa Muhammad Rushdi. Beliau merupakan Ketua Pembimbing Rakan Sebaya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sehat, saudari. Bagaimana pula dengan saudari? Alhamdulillah, saya sihat saudari. Seterusnya di sebelah kiri saya pula, Saudari Nurul Ifah Mazaci Anwar, iaitu ahli panel kedua. Beliau merupakan Ketua Pelajar Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Bali Shah. Dan yang berada di hujung sana, kelihatan cantik dan berkarisma, Saudari Auni Zahra Ahmad Zofi, ahli panel ketiga. Selamat datang saudari. Bagaimana perjalanan saudari ke sini pada hari ini? Alhamdulillah, perjalanan hari ini lancar dan tenang sekali. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat sekalian, kami membawa modul bicara yang berbunyi Kecelaruan dan Krisis Identiti Remaja Melemahkan Bangsa, bikisan wacara yang kami akan diskusikan bersama. Menurut laman sesawang Wikipedia, kecelaruan bermaksud kekusutan fikiran untuk membuat keputusan dalam kehidupan. Fikiran akan bertambah kusut jika seseorang itu berada dalam persekitaran yang tidak tenteram dan bising. Dalam diam-diam, mereka yang dilanda kecelaruan akan mencari jalan pintas untuk mengatasinya dengan mengambil minuman keras, berhibur dan mendengar muzik-muzik yang berunsurkan keganasan. Natijahnya akan berlakulah krisis identiti, terutamanya dalam kalangan remaja. Segala persoalan akan kita rungkai dan kita kupas dalam arena Forum Remaja 2023. Baiklah, saya ingin mengajukan tunjang persoalan mengenai permasalahan ini daripada aspek pegangan agama. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Saudari, seperti yang kita sedia maklum, setiap agama memandu penganutnya ke arah kebaikan. Namun begitu, agama dan fahaman merupakan dua perkara yang berbeza. Walaupun ajaran agama ini secara jelas mengandungi nilai kemanusiaan yang tinggi selaras dengan fitrah manusia, akan tetapi sesuatu fahaman boleh mengeksploitasikan nilai agama dan memesongkan manusia. Fahaman modernisasi telah menyebabkan berlakunya kecelaruan dan krisis identiti dalam kalangan manusia tanpa mengira apa-apa agama sekalipun. Oleh hal yang demikian, wujudlah sekularisme dan dualisme yang mengasingkan ajaran agama dengan cara serta gaya hidup manusia. Tamsilnya, mana-mana agama di dunia ini tidak pernah menghalalkan perkahwinan sesama jenis. Namun begitu, atas fahaman modernisasi, sekularisme dan liberalisme, masyarakat dunia kini memperjuangkan hak golongan yang mahukan kebebasan berkahwin sesama gender. Profesor Dr. Sheikh Naqib Al-Atas pada tahun 1998 lagi telah meramalkan bahawa krisis identiti ini akan menjadi satu masalah yang besar dalam kehidupan manusia. Kata beliau, ketidakfahaman manusia terhadap agama yang dianutinya akan menyebabkan manusia hilang identiti tanpa mengira peringkat umur. Tegasnya, remaja yang tercabut akal jati diri serta kabur hala tuju kehidupan akan menjadikan imej mereka semakin suram. Selain itu, saudari, banyak pendapat yang dikemukakan oleh ahli fikir dan ahli agama tentang keruntuhan akhlak yang disebabkan hilang identiti agama. Secara global, para remaja yang diasah dengan nilai murni sekalipun akan mudah terpengaruh dengan gaya hidup yang dibawa oleh fahaman hedonisme. Rentetan itu kita dapat saksikan remaja walaupun berada di negara China yang begitu kuat dengan tradisi hancur disebabkan oleh globalisasi. Cara pemakaian mereka tak ada bezanya dengan pemuda di Las Vegas, London, Paris maupun Tokyo. Jelaslah bahawa kepincangan krisis identiti ini adalah disebabkan oleh kelonggaran pegangan agama dalam setiap masyarakat. Ulasan pendapat yang begitu benar sekali, saudari. Memang benar seperti apa yang saudari katakan sebentar tadi. Pegangan agama penting agar remaja tidak terpesong ke arah kejahatan. Rasulullah SAW telah bersabda dalam khutbah terakhir baginda yang berbunyi, "Aku telah meninggalkan dua perkara kepada kamu. Jika kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya." Dua perkara tersebut merupakan kitab suci Al-Quran dan sunnah baginda. Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudari Ifwah pula, bagaimanakah institusi kekeluargaan turut menjadi penyebab remaja mengalami masalah kecelaruan dan krisis identiti? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Memang tidak dinafikan bahawa kelonggaran pegangan agama merupakan faktor prima berlakunya kecelaruan dan krisis identiti dalam kalangan remaja. Sebelum saya membicarakan aspek ini, cuba kita fikirkan sejenak tentang fenomena yang kian menular pada era serba moden ini. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama renungkan sejenak akan kehidupan seorang remaja yang keseorangan, kehilangan kasih sayang serta perhatian daripada ibu bapa mereka. Remaja umpama digantung tidak bertali sehingga terpaksa membawa haluan sendiri, ibarat layang-layang terputus talinya. Hal ini demikian kerana institusi keluarga yang rapuh merupakan faktor dominan remaja mengalami kecelaruan dan krisis identiti, seterusnya terjerumus dalam kancah gejala kuning. Buktinya, pergaulan bebas, mencuri, membuli golongan yang lemah serta aktiviti vandalisme yang sering dilakukan oleh remaja sehingga masyarakat memandang mereka sebagai ayam tak patut, itik tak sudu, yang membawa maksud remaja dipandang hina oleh masyarakat akibat tempias daripada kesibukan ibu bapa yang mengejar kejayaan masing-masing. Anak-anak menuntut pengisian, pelayan kasih sayang, perhatian dan bimbingan, tidak merasakan limpahan rasa keibuan dan kebapaan. Situasi seperti ini wujud kerana ibu bapa kini rakus mengajar harta duniawi sehingga menyebabkan ramai anak mengalami kecelaruan dan krisis identiti semenjak awal umur lagi. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mampu berfikir secara matang dan rasional tentang perkara yang ingin mereka lakukan kerana tiada bimbingan serta dorongan daripada ibu bapa. Sesungguhnya, kerapuhan institusi kekeluargaan turut menyumbang kepada kecelaruan dan krisis identiti remaja. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi.
Wah, begitu bersemangat sekali lontaran idea yang diberikan sebentar tadi. Kesimpulannya, ibu bapa yang tidak mempunyai ilmu dan keterampilan keibubapaan perlulah berusaha untuk mencarinya. Hal ini demikian kerana jika mereka tidak berbuat demikian, akan wujudnya lompang dalam hati dan minda anak-anak. Seterusnya, anak-anak akan membentuk minda, hati dan tingkah laku berasaskan persekitaran yang ada. Justru akan berlakunya kecelaruan dan krisis identiti, terutamanya dalam kalangan remaja. Seterusnya, apakah pendapat saudari tentang kecelaruan dan krisis identiti ini? Adakah perkara ini juga berpunca daripada individu itu sendiri? Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Barisan Kombinasi Intelektual Kehakiman, rakan-rakan panel yang lain, seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Selepas saya mendengar persoalan yang saudari ajukan, saya teringat akan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, jagalah dirimu baik-baik dan usahakanlah kemudiannya. Kerana engkau dipandang manusia bukan kerana rupa, tetapi kerana kesempurnaan budi dan adab. Pada pendapat saya, remaja merupakan tonggak utama dalam pembentukan sebuah negara yang maju. Dengan ini, remaja wajarlah memahami akan tanggungjawab yang perlu dipikul agar dapat melaksanakannya dengan lancar tanpa sebarang kekangan. Sebaliknya, dalam keadaan remaja yang mengalami kecelaruan dan krisis identiti ini, sudah tentu sukar untuk dipikul oleh mereka. Hal ini demikian kerana remaja ibarat ayam yang baru belajar berkokok, kerana masih belum tahu membezakan yang mana satu intan, yang mana satu kaca dalam kehidupan seharian mereka. Keadaan sedemikian dapat dilihat melalui remaja yang dicabar egonya untuk melakukan sesuatu yang di luar jangkaan. Misalnya, ramai remaja yang mati katak akibat mereka merempit di atas jalan raya. Selain itu, remaja yang mengalami kecelaruan dan krisis identiti ini telah hanyut dalam kancah negatif kerana buntu untuk menentukan sesuatu keputusan. Malahan, mereka tidak berinovasi, tidak mempunyai daya saing serta hanya berkecenderungan ke arah hiburan semata-mata. Remaja ini ibarat kata, di dalam malam yang kelam, dipukul ombak derita, kapal pecah 10 dan mereka lemas menggapai-gapai. Dan kerana malam itu, hatta tangan sendiri pun tidak terlihat. Tegasnya, cara pemikiran ini adalah antara punca yang menyebabkan masa depan remaja menjadi kelam. Seterusnya, menyebabkan masalah kecelaruan dan krisis identiti berlaku. Kembali pada saudari pengerusi. Terima kasih saudari. Saya sangat bersetuju dengan pandangan saudari sebentar tadi. Selain menjadi tonggak yang prima dalam pembentukan sesebuah negara, remaja juga diibaratkan sebagai tulang belakang pembangunan negara. Hal ini demikian kerana remajalah yang akan meneruskan kejayaan negara yang telah berjaya kita kecapi. Hadirin sekalian, 3 persoalan telah berjaya dirungkaikan oleh ahli-ahli panel kita. Buat hadirin yang sedang leka bermain telefon di hujung sana dan yang sedang berbual di sebelah sana, ayo betulkan posisi, lapangkan minda dan kembali fokus kepada kami di hadapan yang sedang membincangkan isu serius, iaitu isu kecelaruan dan krisis identiti remaja. Terima kasih hadirin. Hadirin, saya rasa masih ada lagi persoalan yang belum dirungkaikan oleh ahli-ahli panel kita yang sedang bermain-main di minda saya. Oleh itu, saya tujukan persoalan ini kepada mana-mana ahli panel. Benarkah pengaruh rakan sebaya turut mempengaruhi remaja sehingga mereka dibelenggu kecelaruan dan krisis identiti? Saudari pengerusi. Ya, saudari. Izinkan saya memberi buah fikiran tentang persoalan yang ditujukan sebentar tadi. Silakan, saudari. Terima kasih, saudari pengerusi. Hadirin sekalian, seperti yang kita semua ketahui bahawa golongan remaja merupakan rantai zaman yang amat penting dalam meneruskan kesinambungan tamadun manusia demi membangunkan negara yang berwawasan. Malahan, jika kita lihat dari sudut lain, khususnya dasawarsa ini, ramai remaja yang mengalami kecelaruan dan krisis identiti. Hadirin sekalian, mengapakah isu sedemikian boleh terjadi? Jawapannya, akhlak remaja kini kian luntur akibat daripada pengaruh rakan sebaya. Keadaan sedemikian disebabkan rakan sebaya boleh memberikan impak yang besar dalam diri remaja, kerana rakan merupakan insan yang paling rapat dengan remaja, lebih-lebih lagi bagi mereka yang tinggal di asrama. Malangnya, remaja ibarat dahan sekah belatuk tumpang mati yang membawa maksud mendapat susah apabila kehilangan tempat bergantung. Remaja kini mudah terpengaruh apabila kurangnya perhatian serta pengawasan daripada ibu bapa.
Jadi, tidak heranlah remaja kini lebih meluangkan masa bersama-sama dengan rakan. Remaja gemar menghabiskan masa dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak di tempat hiburan, tamsilnya, kafe siber dan pusat beli belah. Dari tinta kaca yang sama, remaja kini pantang dicabar oleh rakan sebaya walaupun... Saudari, Ya, saudari. pantang dicabar atau sedia menerima cabaran adalah satu sikap yang positif bagi seseorang remaja. Saudari, saya maksudkan Tidak pantang... mengapa, saudari. Mungkin persoalan ini boleh kita tujukan kepada saudari Rafa di sebelah sini. Silakan, saudari. Begini saudari pengerusi, mungkin apa yang saudari Ifah maksudkan dengan pantang dicabar adalah dari sisi yang negatif, bukannya positif. Sebagai contoh yang paling ketara, kebanyakan remaja pada hari ini gemar menghisap rokok serta terlibat dalam aktiviti ponteng sekolah. Hal ini menyebabkan kita kehilangan modal insan kelas pertama yang akan menarujui negara Malaysia di persada global. Saudari pengerusi, rakan-rakan panel, seterusnya hadirin warga dewan sekalian. Saya teringat akan sebuah artikel yang saya baru baca, iaitu akhbar berita Cosmo yang bertarikh 9 Mei 2023 yang mengisahkan seorang remaja lelaki yang bernama Ahmad Hasif Muhammad Hafizi berusia 15 tahun dilaporkan hilang kerana dipercayai melarikan diri dari rumah keluarganya di Taman Dahlia, Bandar Salak Tinggi. Situasi seperti ini dapat dilihat melalui keadaan Ahmad Hasif yang mengalami kecelaruan dan krisis identiti. Perkara ini jelas membuktikan bahawa rakan sebaya memberi kesan yang amat besar dalam diri remaja. Terima kasih saudari berdua. Perkara yang dapat saya simpulkan ialah pengaruh rakan sebaya dapat memberikan impak yang besar kepada remaja. Jika remaja bijak memilih rakan sebaya, ia akan mendorong mereka ke arah kebaikan, begitu juga sebaliknya. Saudari Auni, apakah pandangan saudari tentang kecelaruan dan krisis identiti ini daripada aspek media massa? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin sekalian, menurut Erik Erikson yang merupakan pakar psikologi yang mencipta teori tentang kecelaruan dan krisis identiti ini, lazimnya yang dilalui individu pada zaman remaja. Beliau telah membahaskan beberapa aspek berdasarkan masalah kecelaruan dan krisis identiti ini. Antaranya, konflik peranan seseorang terhadap penerimaan masyarakat tentang dirinya. Remaja yang umum kita ketahui berperwatakan rapuh serta mudah terikut-ikut. Oleh itu, media massa merupakan pengaruh yang kuat terhadap permasalahan ini dalam kalangan remaja. Remaja mahu menonjolkan dirinya hebat serta mahu diterima oleh pihak lain, sama ada rakan sebaya, keluarga ataupun masyarakat. Media yang sering memaparkan gaya hidup hedonisme ini meruntun jiwa remaja yang inginkan kebebasan supaya dapat meniru idola dunia hiburan seperti penyanyi, watak dalam filem ataupun kumpulan-kumpulan rock. Dengan itu, saudari, kita dapat lihat remaja kita berpakaian seperti kumpulan heavy metal, kumpulan emo, rap dan hip hop yang semuanya dipelopori budaya negatif. Malahan, belakangan ini, gaya K-pop pula yang menjadi ikutan para remaja kita. Sebagai contoh, baru-baru ini, gaya kumpulan K-pop terkenal iaitu Blackpink semakin menular dalam kalangan remaja. Kembali kepada saudari pengerusi. Pandangan yang begitu padat sekali saudari. Tuntasnya, media massa adalah antara penyebab utama kepada berlakunya gejala sosial, mendatangkan keburukan dan membawa kesan negatif kepada remaja pada hari ini. Jika perkara ini masih berterusan dan tiada langkah yang drastik untuk menanganinya, sudah tentu pada masa akan datang, gejala-gejala buruk akan menjadi budaya golongan muda. Seterusnya, lahirlah generasi yang umpama robot dan hanya diperalatkan untuk kepentingan individu tertentu. Intihannya, masalah kecelaruan dan krisis identiti ini terdapat banyak penyebabnya dan impaknya amatlah buruk. Oleh itu, hadirin sekalian, marilah sama-sama kita bersinergi dalam mencegah perkara ini sebelum nasi menjadi bubur. Cegahlah sebelum terlambat agar modal diri insan kelas pertama yang berkualiti dapat dilahirkan. Hadirin sekalian, nampaknya masa mencemburui kita. Lantaran itu, arena forum remaja tamat di sini. Bukan untuk selamanya, tetapi hanya buat seketika. Segala perhatian yang telah hadirin curahkan kepada kami, amatlah kami hargai. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kerana selesai forum. Baik, dengarkan soalan ini. Bagaimanakah tanggungjawab yang dapat diambil oleh pihak PIBG, Persatuan Ikhwan dan Guru, bagi membantu murid mengatasi masalah kecelaruan dan krisis identiti di sekolah? Saya ulang, bagaimanakah tanggungjawab yang dapat diambil oleh pihak PIBG bagi membantu murid yang untuk mengatasi masalah kecelaruan dan krisis identiti di sekolah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam arena soalan spontan di mana masih lagi dengan topik yang sama, iaitu kecelaruan dan krisis identiti remaja melemahkan bangsa. Terima kasih diucapkan kepada panel kehakiman yang bijaksana yang telah mengajukan persoalan yang berbunyi, bagaimanakah tanggungjawab yang boleh diambil oleh pihak PIBG untuk membantu murid bagi menangani masalah kecelaruan dan krisis identiti di sekolah? Hadirin, saya begitu yakin dan pasti ketiga-tiga orang ahli panel kita sudah bersedia untuk menjawab persoalan yang ditujukan sebentar tadi. Oleh itu, saya membuka ruang dan peluang untuk mana-mana ahli panel bagi memberikan pendapat. Saudari pengerusi, ya, saudari, saya menyuarakan pendapat. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi, rakan-rakan panel. Seterusnya hadirin warga dewan sekalian. Pada pandangan saya, salah satu tanggungjawab pihak PIBG dalam mengatasi masalah kecelaruan dan krisis identiti ini ialah pihak PIBG boleh melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dengan melaksanakan program semua, iaitu program Sasiah Unggul Murid. Hal ini demikian kerana program ini mampu melahirkan murid yang mempunyai personaliti terpuji dan boleh dicontohi oleh murid-murid yang lain. Impaknya, lahirlah generasi kepemimpinan yang mempunyai jati diri yang mantap pada masa yang akan datang. Jelaslah di sini bahawa tanggungjawab PIBG dan pihak sekolah ialah satu peranan yang amat besar dalam mengatasi masalah kecelaruan dan krisis identiti. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Rafa. Seterusnya, pada pandangan saudari Ifa, bagaimanakah cara pihak PIBG untuk mengatasi masalah kecelaruan dan krisis identiti ini? Mungkin saudari Ifa boleh huraikan daripada aspek kem jati diri. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Pada pendapat saya, tanggungjawab pihak PIBG dalam mengatasi kecelaruan dan krisis identiti ini ialah pihak PIBG boleh mengadakan kem jati diri bagi mengatasi kecelaruan dan krisis identiti ini. Hal ini demikian kerana aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan semasa kem jati diri ini mampu melahirkan insan yang mempunyai jati diri yang mantap. Sebagai contoh, aktiviti berkumpulan yang mampu menyamai sifat bekerjasama dan bertolak ansur. Jelaslah bahawa
tanggungjawab pihak PIBG amatlah besar dalam mengatasi kecelaruan dan krisis identiti. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Ifah. Seterusnya, pada pandangan saudari Auni, bagaimanakah dengan melakukan ziarah cakna, pihak PIBG mampu membantu murid bagi mengatasi masalah kecelaruan dan krisis identiti? Silakan saudari. Terima kasih saudara pengerusi, rakan-rakan panel dan hadirin warga dewan sekalian. Pada pandangan saya, pihak PIBG boleh melakukan ziarah cakna kepada murid yang mungkin atau barangkali menunjukkan gejala-gejala kecelaruan dan krisis identiti ini. Hal ini demikian kerana jika pihak PIBG mengesan dengan cepat masalah kecelaruan dan krisis identiti ini dalam kalangan murid, maka pihak sekolah dan pihak PIBG ini boleh mengambil tindakan untuk membantu mereka. Sebagai contoh, penceramah bebas Ustaz Abid Liu yang sering dipaparkan di televisyen menerusi rancangan Jejak Abid Liu yang pernah membantu golongan yang mempunyai masalah kecelaruan dan krisis identiti ini. Jelaslah di sini bahawa pihak PIBG memainkan peranan penting untuk mengesan para remaja, para murid yang mungkin atau barangkali mengalami kecelaruan dan krisis identiti bagi mengatasi masalah kecelaruan dan krisis identiti. Saya serahkan kembali pada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Auni. Demikianlah tadi buah fikiran daripada ketiga-tiga orang ahli panel kita berhubung persoalan yang ditujukan sebentar tadi. Diharapkan agar kita semua dapat mengambil pedoman dan iktibar daripadanya. Hadirin, saya teringat akan kata-kata Profesor Dr. Siddiq Baba, iaitu pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di mana masalah kecelaruan dan krisis identiti dalam kalangan remaja akan berlaku sekiranya persekitaran negatif membentuk pemikiran remaja, terutamanya ketika peringkat pertumbuhan akliah, emosi, rohani dan jasmani. Hadirin sekalian, sudah terang lagi bersuluh bahawa pihak PIBG cukup penting dalam bersama-sama menangani masalah ini. Sekian, terima kasih.